Universiti Malaysia Terengganu UMT telah bermula sebagai Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia KUSTEM dengan sebuah pusat perikanan dan sains samudera pada tahun 1979 yang menyediakan kemudahan latihan pelajar program perikanan dan sains samudera di samping menyediakan kemudahan penyelidikan untuk pensyarah. Pada 1 Februari 2007, KUSTEM telah dinaik taraf sebagai Universiti Malaysia Terengganu UMT. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Tempat yang kami berada sekarang merupakan Kolej Kediaman Universiti Malaysia Terengganu. Pelajar tahun 1 adalah wajib tinggal dalam Kolej Kediaman, manakala kepada pelajar tahun 2, 3, 4 adalah perlu melalui permohonan. Tempat yang kami berada sekarang merupakan kaunter aduan kerosakan bilik. Sekiranya pelajar mendapati sebarang kerosakan dalam bilik seperti lampu, plug dan kipas, boleh membuat aduan di sini. Untuk makluman para pelajar, kita mempunyai 3 laluan berbeza yang menghubungkan Kolej Kediaman UMT dengan bangunan pengurusan dan pendidikan. Sekarang kita berada di kompleks sukan dan di sini terdapat gelanggang squash, padang, track gym, kolam renang dan gelanggang badminton. Untuk pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, setiap fasiliti yang hendak digunakan perlulah ditempah terlebih dahulu secara dalam talian. Para pelajar boleh pergi ke laman sesawang MyNemo, seterusnya ke bahagian sokongan dan klik di bahagian e-arena dan para pelajar boleh memilih fasiliti yang hendak digunakan. Sekarang kita berada di Dewan Sultan Mizan Universiti Malaysia Terengganu atau dikenali sebagai DSM. DSM biasanya digunakan untuk program berskala besar seperti MJM bagi pelajar baru Universiti Malaysia Terengganu, Dewan Peperiksaan Akhir Semester bagi pelajar-pelajar, Dewan Convocation bagi pelajar-pelajar yang telah bergraduate. Baik, sekarang kita berada di Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik di mana di sini terdapat beberapa seksyen, antaranya seksyen pengurusan akademik, seksyen pentadbiran kewangan, seksyen pendaftaran khusus serta seksyen penjadualan kuliah dan lain-lain lagi. Jika terdapat sebarang masalah, anda boleh berhubung di seksyen-seksyen yang berkenaan di pusat ini. Baiklah, sekarang kita berada di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Fakulti ini mempunyai beberapa buah makmal, bilik pencara, bilik seminar, bilik viva untuk kegunaan akademik pelajar, pejabat dekan serta pejabat akademik. Bagi pelajar yang daripada program fakulti ini, jika anda mempunyai sebarang urusan berkenaan dengan sijil dekan dan akademik, anda bolehlah berhubung dengan pejabat-pejabat tertentu. Kini kita berada di Fakulti Pengajian Maritim. Fakulti ini berhadapan dengan Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Di fakulti ini terdapat 3 aras yang berbeza iaitu aras bawah, aras 1 dan aras 2. Pejabat pensyarah terletak di aras bawah, aras 1 dan aras 2. Manakala pejabat timbalan dekan terletak di aras 1 dan akhir sekali pejabat dekan terletak di aras 2. Kini kita beralih kepada Melissa ke Makmal Nautika. Baiklah, sekarang kita berada di Makmal Sains Nautika. Seperti yang anda dapat lihat, Makmal Sains Nautika terbahagi kepada 2 bahagian iaitu tingkat bawah dan juga tingkat atas. Di tingkat bawah, kita mempunyai bengkel dan juga makmal. Bengkel yang terdapat di sini adalah Chartwood Studio dan juga Seamanship Workshop. Makmal pula adalah makmal Hydrodynamics dan juga makmal Design and Simulation. Sekarang kita beralih pula kepada tingkat atas. Di tingkat atas, kita mempunyai 3 jenis makmal iaitu makmal Navigasi Telestial and Celestial, makmal Electronics and Navigation (EDS) dan juga makmal Stability and Cargo Handling. Sekarang kita berada di Fakulti Sains dan Sekitaran Marin (FSSM). Bangunan ini terletak berhadapan dengan kompleks kuliah dan bersebelahan dengan makmal Sains Nautika. Terdapat beberapa bahagian yang penting di bangunan ini. Antaranya ialah bilik kuliah, bilik tutorial dan bilik seminar.
Video kali ini khas untuk pelajar-pelajar asas sistem kerana apa? Kita berada di pusat asas sistem. Jadi jom kita masuk ke dalam. Baiklah, sekarang kita berada di dalam pusat asas sistem yang di mana pusat asas sistem ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu aras bawah dan aras atas. Di aras bawah ini terdapatnya pejabat asasi, pejabat pengarah dan juga bilik-bilik pensyarah. Di aras dua pula terdapat juga bilik-bilik pensyarah dan juga bilik musyarat. Jadi itu sahaja berkaitan dengan pusat asas sistem. Bye-bye. Sekarang kita berada di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik FTTKI. Fakulti ini menawarkan 9 program khususnya dalam bidang matematik, sains komputer dan seni bina kapal. Di kiri dan kanan saya merupakan laluan ke bilik pensyarah. Para pelajar boleh mengunjungi bilik pensyarah sekiranya mempunyai persoalan tentang akademik. Para pelajar boleh melawat pejabat dekan untuk mengambil sijil serta mengurus hal-hal akademik. Contohnya menggugurkan kursus, menukar kos ataupun menduduki semula ujian akhir. Ini merupakan Dewan Said Jalaluddin. Dewan ini sering digunakan untuk program-program universiti. Anda kini berada di Pusat Islam Sultan Mahmud UMT. Terdapat beberapa seksyen yang berada di Pusat Islam Sultan Mahmud UMT ini. Antaranya ialah Pentadbiran dan Pengimarahan Masjid yang berada di aras 1 Pusat Islam. Yang kedua ialah Penyelidikan dan Media Baharu. Yang ketiga ialah Zakat, Wakaf dan Infak. Dan yang terakhir ialah Kesejahteraan Kewangan Pelajar. antara kemudahan yang terdapat di Pusat Islam Sultan Mahmud ini adalah yang pertama, kemudahan meja belajar. Yang kedua, pusat aktiviti kerohanian dan kesukarelawan. Yang ketiga, bilik fardu ain. Yang keempat, dewan solat bagi yang Muslim. Dan yang kelima, bilik tetamu bagi tetamu kenamaan. Terdapat juga kemudahan lain seperti bilik kenamaan, studio Al-Quran, Cultural Heritage Digital Gallery dan sesi penasihatan agama oleh Pegawai Hal Ehwal Islam. Yo guys, sekarang anda bersama saya di belakang kompleks siswa ataupun kos siswa di mana kita berada di dataran Sanggar Siswa. Di sini kita ada gerai burger Obulat dan di sini juga berlakunya aktiviti wayang pacak ataupun persembahan daripada kelab Akasia. Kalau anda datang ke aras bawah kompleks siswa, anda akan jumpa Pusat Kesihatan Universiti PKU, Bank CIMB, gerai Nescafe dan gerai-gerai buku di belakang sana serta kita ada kafe. Hai, bersama saya pula di sini di aras satu kompleks siswa. Di sini kita ada Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni HEPA, Pejabat Majlis Perwakilan Pelajar MPP, Dewan Pelajar, bilik kelab dan juga bilik Indizone. Di aras dua pula terdapat Pusat Pembangunan Alumni dan Keusahawanan dan juga beberapa studio di bawah kelab seperti Studio Pestada Tari, Studio Gurindam Jiwa, Studio Ritma Menara dan juga Studio Panca Delima. Sekarang kita berada di bangunan Chancellery. Bangunan ini merupakan pengurusan utama dan tertinggi di Universiti Malaysia Terengganu. Terdapat beberapa bahagian di Chancellery seperti Pejabat Bendahari, Bahagian Keselamatan, Pejabat Naib Chancellor dan sebagainya. Untuk urusan pembayaran serta pertanyaan berkenaan yuran pengajian, pelajar boleh berurusan di Pejabat Bendahari. Manakala untuk pengambilan kad matrik, stiker kenderaan serta pembayaran saman, pelajar boleh berurusan di Bahagian Keselamatan. Antara tempat menarik yang pelajar boleh kunjungi di bangunan Chancellery ini adalah Studio Media Kreatif, Kedai Buku Rektor dan Verso, Galeri UMT dan Cafe Coffee Bear. Selamat datang ke Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah PSNZ UMT. Di sini disediakan pelbagai kemudahan seperti kaunter peminjaman dan pemulangan buku, water dispenser, surau dan sebagainya. Di sini pula merupakan book drop di mana anda boleh memulangkan buku tanpa perlu memasuki library. Ini merupakan kaunter perpustakaan di mana anda boleh menempah bilik diskusi, bilik persendirian dan juga learning space. Jika anda lewat memulangkan buku, anda juga perlu membayar denda pemulangan lewat di sini. Di sini juga ada menyediakan penggunaan komputer secara percuma kepada seluruh mahasiswa untuk kegunaan akademik. Jadi sekarang kami berada di aras dua perpustakaan di mana terdapat banyak koleksi buku yang boleh anda perolehi. Selain itu, di sini juga terdapat bilik diskusi iaitu wetland dan bilik persendirian iaitu mangrove.
kita berada di bangunan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Untuk maklumat anda semua, di sini terdapatnya pejabat pentadbiran am, pejabat dekan dan juga makmal kaunseling bagi pelajar-pelajar sarjana muda kaunseling dengan kepujian. Selain itu, kelas para pelajar juga mungkin akan berada di fakulti ini. Contohnya, Dewan Auditorium Mahyudin, bilik tutorial, bilik seminar dan lain-lain. Pada hari ini kita semua berada di Kompleks Kuliah UMT di mana berhadapan dengan Kompleks Kuliah UMT ini kita ada UMT CC, manakala di belakangnya pula merupakan Kompleks Makmal. Ketiga-tiga bangunan ini adalah untuk kegunaan akademik pelajar. Manakala di bahagian kanan saya pula merupakan Taman Botani dan di bahagian kiri saya merupakan bangunan untuk pusat badan beruniform. Di belakang saya ini merupakan jalan yang menghubungkan Kolej Kediaman UMT dengan fakulti-fakulti dan juga kompleks kuliah. Jalan ini dikenali sebagai Jalan Bayawak atau nama lainnya Jalan Biawak. Jalan ini juga merupakan jalan pintas kepada pelajar-pelajar UMT untuk pergi ke kompleks kuliah dan juga fakulti masing-masing. Jom saya bawa anda jalan ke jalan ini. Sampai pun kita. Jadi, perjalanan di Jalan Bayawak ini hanya mengambil masa 7 hingga ke 10 minit sahaja. Jadi, itu saja untuk Jalan Bayawak. Bye-bye.